Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah kami bersama anda. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di sebelah kiri saya ini, kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Rosman Mohamad, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Hari ini hari kita sehari lagi tinggal puasa. Betul. Saya kecewa sikit tu. Kalau Datuk bagi tahu awal bahawa Datuk nak pakai baju Melayu datang ke studio, saya juga nak kenakan baju Melayu. Baru ada mood raya tu tu. Betul. Saya pun tadi sebelum nak datang ni, saya fikir besok sehari lagi kita puasa, alang-alang tu kita teruskan dengan mood raya kita, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik. Kita nak bercakap tentang topik yang cukup penting sebenarnya, dan sudah pastilah topik ini akan menjadi lebih penting, lebih menarik sebenarnya sekiranya anda yang sedang bersama kami ketika ini mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Jadi jangan lupa dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 0320 594624 dan juga 0320594625. Baiklah, Tok, ini sesuatu yang cukup penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya, Tok. Ya. Kita tahu negara kita sekarang ini berada pada situasi yang cukup mencabar sebenarnya. Kita dilanda oleh wabak COVID-19 dan kemudiannya kerajaan pula memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai PKP dan sekarang ini ada PKPB. Dan sesuatu yang tak dapat kita lari ialah kesan yang harus diterima terutamanya di sektor ekonomi. Dan untuk itulah kita rasa bangga jugalah, gembira kerana kerajaan memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai pakej rangsangan ekonomi yang pertama. Dan kemudiannya Tan Sri Muhyiddin Yassin pula memperkenalkan satu lagi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Betul. Dan ini merupakan satu langkah yang diambil oleh kerajaan dalam usaha untuk membantu rakyat yang sedang menghadapi banyak masalah dalam sektor ekonomi, khususnya kehidupan dan sebagainya. Pada pandangan Datuk lah, sebelum kita bercakap tentang kami bersama anda ini, apakah Datuk melihat bahawa langkah kerajaan memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ini adalah sesuatu yang amat menggembirakan rakyat sebenarnya, Datuk? Terima kasih kepada Bernama kerana menjemput saya, menjemput Bank Rakyat. Ya. Saya juga nak sampaikan salam Menteri yang menjaga Bank Rakyat, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi. Dia dah balik ke Sarawak dah. Jadi dia pun kisah salam kepada semua penonton Bernama. Ya. Jadi soalan yang Syekawi timbulkan tadi sudah tentu satu usaha kerajaan yang amat baik untuk rakyat. Kalau kita tengok pakej rancangan prihatin rakyat tu 260 bilion. Ya. Yang mana 100 bilion tu datangnya daripada bank-bank di Malaysia. Ini yang kita sibuk bincangkan soal moratorium. Yeah. Contoh di Bank Rakyat sendiri kita ada lebih kurang 1.3 juta customer pelanggan kita. Okay. Dan moratorium yang kita beri selama 6 bulan tangguhan pembayaran tu melibatkan jumlah lebih kurang 1 bilion yang kita tidak collect tiap-tiap bulan. Okay. So kalau selama 6 bulan bermakna 6 bilion. Tapi ini adalah satu usaha yang saya kira kita kena membantu masyarakat pada hari ini. Sebabnya kalau kita tengok COVID-19 ni bukannya satu perkara yang kita minta. Ini dugaan datang daripada Allah SWT. Dan bukan saja pihak kerajaan yang perlu membantu, tapi semua lapisan masyarakat, tidak kira siapa pun kenalah memberi bantuan, kenalah memberi sokongan yang padu agar ekonomi kita ni dapat dipulihkan dan negara kita Malaysia ni akan terus membangun di masa akan datang. Saya suka bila Datuk menyebut istilah sokongan padu itu, ya. Itu merupakan satu aspek yang cukup penting sebenarnya, terutamanya daripada bank-bank sendiri yang memainkan memberikan sumbangan, memberikan bantuan apa yang diperlukan oleh rakyat sebenarnya, apa yang diperlukan terutamanya untuk membangunkan ataupun menyuntik semula nafas kepada sektor ekonomi yang mungkin sedikit terjejas atau banyak terjejas sekarang ini. Bagaimana Datuk dan rakan-rakan di Bank Rakyat tergerak hati sebenarnya untuk sama-sama memainkan peranan dalam usaha untuk membantu kerajaan bagi menggerakkan semula sektor ekonomi kita? Tapi kalau saya ambil contoh di Bank Rakyat, jadi kalau kita tengok perbankan ni Syekawi, kita ada golongan, kita ada orang yang simpan duit yang kita panggil depositors. Dan macam di Bank Rakyat ni kita ada hampir
900,000 orang adalah pemegang saham Bank Rakyat. And out of 900,000 orang tu, 70% adalah golongan B40. Sebab tu baru-baru ni bila Bank Rakyat announce yang dividen sebanyak 14%. Dalam keadaan hari ini 14%. So, walaupun yang pemegang B40 tu sahamnya mungkin 2,000, 3,000 saham, tapi kalau you ambil 14%, it means a lot to them. Betul. Jadi itu bantuan yang Bank Rakyat dapat lakukan dalam keadaan yang begitu mencabar dalam keadaan COVID-19 ini. Dan dalam pada itu juga bila kita lihat pula dari sektor PKS, SMEs kita, mikro, usahawan kita, kita dapat lihat bagaimana susahnya mereka. Sebab PKP tak boleh buka kedai, tak boleh berniaga. Ini menimbulkan satu masalah yang besar. Sebab tu bila kerajaan memulakan yang PKPB, mungkin banyak juga masyarakat berpendapat mungkin kita kena sambung dengan label lama lagi. Tapi kalau kita tengok kan announcement yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, we lost about how many 2.4 billion a day. Jadi it means a lot to a lot of people. Sebab tu di Bank Rakyat salah satu usaha kita sambil kita menyambut seruan kerajaan, kami melancarkan allocation sebanyak 300 juta ringgit. Okay, kita panggil BR Cash, Bank Rakyat Cash, yang mana kita fokus pada usahawan kecil dan juga pada koperasi dan juga pada usahawan wanita. In fact 50 million kita khususkan untuk usahawan wanita, dan ada 50 million kita khususkan untuk usahawan kecil, mikro, dan dia ada 200 million tu untuk koperasi-koperasi kecil dan juga SME yang sederhana. The whole idea is we want to help them. In fact, apa yang kita lakukan di Bank Rakyat, we even gave 9 months grace period. Bermakna kalau dia layak, dia dapat bantuan tersebut, dan untuk 9 bulan biarlah mereka memulakan perniagaan mereka, and then after 9 months if they are serious in their business, and we know we work with them, jadi maknanya mereka boleh membayar kembali. The whole idea is how can we help mereka dalam masa keadaan yang sedemikian. This is not easy kalau kita tengok apa yang kerajaan lakukan. Jadi semua pihak kena memainkan peranan. Dan kami di Bank Rakyat ni, kalau kita tengok pun wawasan kita, apa mandat Bank Rakyat ditubuhkan, we have a vision kita ni untuk berkhidmat untuk komuniti dan negara bangsa. Then if we look at that vision, what can we do to help and support? Remember I said we have 1.3 million customers, dan kita ada 900,000 ahli, maksudnya pemegang saham. Dan dalam pada itu pun 2,247 koperasi-koperasi juga memiliki saham Bank Rakyat. So we need to help, and in the cooperative world pula kita kena memainkan peranan. Sebab tu Bank Rakyat, ada something I like to share. Tiap-tiap saban tahun kita beri 3% daripada keuntungan kita kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia sebagai wang untuk membangunkan koperasi-koperasi di negara ni. We have about 14,000 lebih koperasi, and then melibatkan 6 juta ahli. Imagine every year, alhamdulillah Bank Rakyat selama ni dapat memberikan antara 55 hingga 60 juta tiap-tiap tahun untuk SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dapat menggunakan wang tersebut untuk membangunkan industri koperasi. This is something yang kita lakukan, and this jugalah salah satu sebab kenapa Bank Rakyat ditubuhkan. Saya kagum dengan apa yang Datuk Rosman sebut sebenarnya, dengan segala apa yang dilakukan oleh Bank Rakyat dalam usaha untuk memenuhi falsafah dan juga tujuan penubuhan Bank Rakyat itu sendiri. Dan kalau begitulah banyaknya sumbangan-sumbangan yang telah pun diberikan oleh Bank Rakyat. Saya lagi kagum apabila setiap tahun bila penghujung tahun itu dividen yang diberikan kepada pelabur-pelabur ataupun pemegang-pemegang saham juga begitu tinggi, sentiasa berada pada tahap yang bagi saya menggembirakan. Pemegang-pemegang, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Bank Rakyat dalam usaha mencapai ke tahap ini sekarang itu? Kita ni bank, banyak agak orang tak tahu. Boleh saya wawarkan sedikit. Kita ni bank yang agak besar. We have 109 billion assets. Kita every year, alhamdulillah, so far we are looking at 1.7, 1.8 billion profit. We have, macam saya kata tadi, 1.3 juta customers, you know. And then at the same time, dalam pada tu juga kita ni adalah bank koperasi Islam yang terbesar di Malaysia. In fact,
in term of Islamic bank, institusi kewangan, we are number 2. Okay, and then in the world we are top 10 in term of bank kooperatif Islam di dalam dunia. So we are quite a sizable bank. And then kalau kita tengok pula, saya pun nak bawa sikit in term of bank rakyat. Kenapa bank rakyat ni? Saya anggap bank rakyat ni sebuah bank yang ada barakah. Every year kita membayar zakat antara 25 hingga 30 juta tiap-tiap tahun yang kita salurkan kepada tiap-tiap negeri. Cara kita membayar zakat tu, kalau ada lah cawangan-cawangan di negeri tersebut, berapa cawangan, berapa keuntungan, dan kita pay zakat to that particular negeri through majlis agama di negeri masing-masing. Imagine, ini Allah dah janji kalau kita bayar zakat, insya-Allah Allah akan gandakan. Betul. If you think about it, over so many years bank rakyat telah membayar zakat antara 25 hingga 30 juta. Think about 8 asnaf yang dapat dibantu oleh bank rakyat. And usaha dari segi membangunkan koperasi tadi 60 juta tiap-tiap tahun. Dividen yang kita bayar hampir 400 juta tiap-tiap tahun. Kemudian 70% B40. And then dari segi cukai yang kita bayar kepada kerajaan dan sebagainya. Inilah usaha yang bank rakyat lakukan. Now, what's so special about bank rakyat? Alhamdulillah, kita juga disokong. Contohnya, almost 60-65% of our customers adalah penjawat awam. Mereka ni pula, bila dia ambil pinjaman, potongan melalui gaji tiap-tiap bulan. Jadi, it's a very safe punya situation yang bank rakyat dapat lah. Dan terus angkasa, kita dapat melakukan perkara tersebut. So, saya nak berterima kasih kepada pihak angkasa yang membantu bank rakyat selama ini. And then, saya sendiri pun ingat, mula-mula saya nak beli rumah dulu Syekh. Rumah nak beli 160,000. Saya cuma ada kelayakan masa tu isteri saya boleh dapat daripada tempat dia bekerja cuma 130,000. So we are short 30,000. Nak cari 30,000 ni masa tu tahun saya beli rumah tu tahun 90. Bukannya satu perkara yang mudah. Tapi saya ingat saya pergi ke bank rakyat, alhamdulillah bank rakyat membantu saya. Alhamdulillah saya dapat rumah saya yang pertama, yang saya dapat membesarkan anak-anak saya. Dan my point ni hari ni saya berasa bersyukur sangat pada Allah SWT. Satu masa dulu bank rakyat memberi bantuan kepada saya. Alhamdulillah hari ini saya menerajui dari segi menjaga tadbir urus bank rakyat. Mudah-mudahan saya boleh membawa bank rakyat lagi ke tahap yang lebih tinggi lagi insya-Allah. Satu pengalaman yang menarik sebenarnya yang kita kongsikan bersama dengan Datuk. Kita kembali semula kepada isu yang ingin kita perkatakan itulah melihat kepada senario ekonomi semasa sekarang ini, dan apabila kerajaan memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ini, biar rakyat turut memainkan peranan yang cukup efektif, yang cukup berkesan sebenarnya. Jadi setakat ini respon daripada mereka yang memerlukan bantuan itu bagaimana Datuk? Apakah cukup positif? Alhamdulillah. Saya boleh kongsikan kita banyak perkara yang kita lakukan. Pertama, kita ada pinjaman peribadi yang bank rakyat memang terkenal dengan pinjaman peribadi, yang mana hari ini kita even menawarkan as low as 2.78% dari segi kadar keuntungan, especially kepada penjawat awam. Jadi kemungkinan juga ramai tak memerlukan wang tersebut, tapi kita kena faham kalau kita ada kemampuan yang mana kita boleh mengambil pembiayaan tersebut, dan mungkin ramai saudara kita, kawan-kawan kita yang di sekeliling kita memerlukan pertolongan, kemungkinan juga kalau kita boleh mengambil, kita tak panggil pinjaman, kita syariah pembiayaan ini. Jadi maknanya boleh pula kita membantu ahli keluarga kita. Dan kita juga ada contohnya macam kad kredit air kita. Kita juga melonggarkan kadar keuntungan kita. Kita give 50% discount, yang mana you can take cash advance and you use it dalam keadaan yang mencabar ni. Sebagai contoh, kalau you ada 5,000 credit limit, you dah pakai 3,000, you boleh pakai 2,000 lagi, ambillah 2,000 tu, gunakanlah untuk keperluan, and then at 50% discount. Itu salah satu usaha yang kita lakukan. And then even maps, keluar maps tabung haji, kita tak kenakan RM1 tu. Imagine, even that bank rakyat tak dapat kutipan sebanyak 800,000 sebulan. Tapi we waive that sebagai salah satu usaha membantu rakyat. And then tadi kita pun ada kerajaan through SRF untuk usahawan, mula-mula 5 bilion, lepas tu bank negara tambah ke 10 bilion, dah habis pun. Sebab kadar keuntungannya cuma 3.5%. Jadi ramai yang ini bank rakyat juga memainkan peranan.
kita juga adalah some of the fund tu kita salurkan pada customer kita. Dan kita ada sendiri 300 juta tadi saya mention, 50 untuk usahawan wanita, 50 untuk mikro, 200 untuk koperasi dan usahawan sederhana. And banyak lagi baru-baru ni kita tanda tangani MOU dengan apa kita katakan Presma. Ini Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia. Kita menyokong 4,000 ahli Presma untuk mendapatkan akses BizCare ni. So far 7 customers yang kita dah bantu, jumlah 11.6 juta ringgit. Jadi ini perkara-perkara yang kita lakukan. Saya boleh bagikan statistik. SRF je kita 23 customers kita 11.7 million kita dah masukkan dalam akaun mereka. BizCare 245 customers, 7.5 million ringgit. Jadi ini usaha-usaha yang kita lakukan. Malah baru ni kalau kita tengok Menteri kita Datuk Wan Junaidi ni, Datuk Seri Datuk Wan Junaidi is very particular about how fast can the money get into the usahawan account. In fact dia suruh pendekkan proses kita without minimizing the risk. Apa proses tu kita kena jaga. Even di Bank Rakyat sendiri, kalau dulu 14 hari, 18 hari, 21 hari itu normal, hari ni alhamdulillah within 8 working days our usahawan, our customers can get their money. Jadi ini yang usaha yang dilakukan juga oleh Kementerian Pembangunan Usahawan. Okey, kita akan sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya informasi yang kita kongsikan bersama dengan Datuk. Tetapi saya percaya anda yang berada di luar sana juga mungkin ingin bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa 2 talian itu telah pun kami bukakan kepada anda. Saya ulangi lagi, 0320 594624. 0320594625. Jadi apa kata kita berehat dulu buat seketika. Anda jangan ke mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang tentunya kami bawa kepada anda mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi. Ini Pak Su Wafi. Pak Su dan keluarganya sudah bersiap sedia untuk pulang ke kampung. Pak Su berhenti sebentar untuk mengisi minyak. Dalam tidak sedar, Pak Su telah terdedah kepada virus COVID-19. Akhirnya, Pak Su Wafi selamat tiba di kampung. Tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Tiba-tiba kita dinasihatkan untuk tidak pulang ke kampung kerana kita berkemungkinan akan mewujudkan kluster Aidilfitri. Diharapkan kita semua dapat kekal di rumah, kekal berhubung, kekal selamat, jaga kebersihan dan kesihatan diri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang kami bersama anda dan kita masih lagi tentunya bersama dengan yang berbahagia Datuk Rosman Mohamad, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat. Baik, kita difahamkan ada 2 pemanggil di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Datuk Seri Sarkawi. Ada yang berbahagia Datuk. Waalaikumsalam. Soalan saya pertama. Ya. Okey, sekarang dulu Bank Rakyat dia ada pembelian saham kepada peminjam. Sekarang dia tak offer kepada peminjam. Dulu kalau kita pinjam, dia akan offer okey kita beli saham. Sekarang tak offer dah. Tadi Datuk sebut 900,000, adakah dia akan dibuka pula kepada peminjam supaya dia meramaikan dia punya signifikan dia boleh meramaikan penyertaan orang awam. Okey. Yang kedua soalan saya adakah sekarang pinjaman Bank Rakyat kepada yang gaji kurang pada 500 dia tak bagi pinjaman. Okey, adakah Bank Rakyat mempermudahkan pinjaman kepada pemohon iaitu daripada kalangan awam dan swasta untuk memulihkan pinjaman perumahan tanpa ada kerana birokrasi. Contohnya sekarang kalau kita pinjam Bank Rakyat
contohnya gaji bawah pada 500, dia tak bagi. Dia kata okey, you beli rumah low cost tak boleh, dia kata. Kena beli rumah kos sederhana. Ini ada menyebabkan kerana berkasih orang-orang yang daripada B40 dia tak boleh pinjam Okey. Dan untuk utamanya rumah kos rendah. Dia mengutamakan orang beli kos sederhana, sederhana. Iaitu gaji 3,000 ke atas. Saya minta bank rakyat kali balik dan bagi kepada orang yang gaji yang rendah ni, sebab kesian dia orang duduk rumah sewa lagi pada masa sekarang. Okey, sekarang saya nak tanya mengenai pasif macam mana bank rakyat dah boleh bagi dividen 14% kepada peminjam ni. Saya tengok tabung haji dia bagi berapa persen saja. Apa tip yang bank rakyat boleh bagi kepada ahli-ahli supaya ahli tahu bank rakyat boleh bagi 4% ni ada dengan tip. Sekian, terima kasih. Minta yang berbagi Datuk bagi ulasan. Boleh, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. 3 persoalan yang agak menarik juga sebenarnya dan sekaligus mencabar sebenarnya untuk dijawab sebentar lagi, tapi saya tahu Datuk boleh jawab. Tapi kita ambil satu lagi panggilan Tok. Ini dari Encik Abdullah Osman, Seremban Negeri Sembilan. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Encik Sarkawi. Saya dan juga Lieutenant ya. Ni ada 2 perkara lah. Satu ni tahniah lah kerana Bank Rakyat berjaya memberikan dividen banyak 14% yang agak tinggi lah. Jadi saya dulu ada masuk saham, kata saya dah keluar. Lepas tu kemudian dengar cerita dia tak terima lagi kalau kita nak beli saham di Bank Rakyat. Kenapa? Boleh buka balik tak? Pasal ramai yang nak beli saham di Bank Rakyat ni. Betul. Keuntungan dia. Dan lagi satu, saya pernah buat pinjaman dengan Bank Rakyat, beli rumah lah. Saya tak bayar 2-3 bulan. Bukan main lagi. Pegawai-pegawai dia datang rumah. Ini cara Islam kan. Tapi kenapa ditekankan begitu teruk juga dan dikenakan interest dan sebagainya. Kalau cara Islam tak begitu kan. Minta pendangan. Okey, Cik Abdullah, terima kasih banyak-banyak. Lama sangat Cik Abdullah tak bayar, patut dia cari. Tapi tak apa, cuba bergurau saja. Ada yang mungkin ada persoalan-persoalan lagi yang ingin kita yang ingin tanyakan ataupun kemukakan. Jangan lupa guna talian itu segera, kerana kita juga bukanlah lama di di ruang bicara ini. Baik, Tok, jawab dua. Tadi memang bila Syakawi tanya saya ni, bolehkah kita buka soalan? Saya sahut cabaran tu sebab hari pun kita hari nak raya. Betul. Tak, tadi soalan Cik Ridwan daripada Pulau Pinang, kenapa kita tak buka saham lagi, dan juga Cik Abdullah daripada Seremban pun sama. Sebenarnya saham yang berakyat ada hanyalah berjumlah 3 bilion. Jadi saham tu dah pendek kata dah habis pun. Kalau ada yang sikit-sikit tu yang orang jual balik dan sebagainya. So that's the reason why kita tak beri lagi. Bukannya kerana kita tak nak bagi. Sama ada kita akan buka saham yang baru di masa akan datang, itu bergantunglah nanti kepada business model yang kita ada. Kalau katakan hari ni Bank Rakyat katakanlah keluarkan saham sebanyak katakan 1 bilion, saya rasa dalam setengah hari je habis orang beli. Tapi soalnya kalau business model kita tak strong, walaupun kita keluar saham baru, macam mana kita nak maintain dividen yang seperti dulu. Saya juga nak sarankan juga dalam keadaan COVID-19 ni, kita akan berusaha sekeras mana, sesebat mana saya dan kaki tangan dan juga lembaga pengarah to make sure that Bank Rakyat will do well. Tapi tahap 14% tu macam dulu-dulu dalam keadaan COVID ni kemungkinan bukannya satu perkara yang mudah. Jadi soal saham bukan kita tak nak, bukan kita tak nak jual, memang kita dah tak ada. Dan tadi ada yang cerita pasal Cik Rudan tanya pasal pinjaman kos rendah dan sebagainya. Saya pun ada juga baru-baru ni berbincang dengan pihak-pihak yang tertentu, macam mana juga Bank Rakyat boleh memikirkan cara dalam keadaan sekarang kan, even belia-belia susah nak beli rumah dan sebagainya. Baru-baru ni ada perbincangan dengan menteri wilayah persekutuan, Tan Sri Anwar Musa, juga ada Datuk Seri Rizal datang daripada Kementerian Luar Bandar, Timbalan Menteri saya sendiri, berbincang tentang ada kaedah yang mana kerajaan memikirkan macam mana kalau di Kuala Lumpur ni rumah tu even 300,000, 400,000 orang belia ni tak boleh beli.
because they can't afford. So how about if the house come down to maybe level of 200,000 for example, and then we can think of scheme macam mana rent to own, mampu milik dan sebagainya. Itu juga Bank Rakyat juga akan memikirkan bagaimana kami boleh membantu dalam usaha kerajaan untuk melakukan perkara yang sedemikian. Tadi ada yang tanya kenapa macam mana boleh maintain 14%. You have to imagine 14% kita bayar dividen, 3 bilion pemegang saham, jadi bermakna we need to have about 420 million every year. Maknanya kalau kita tak ada 420 juta, kita tak boleh bayar. Okey, sebab tu Bank Rakyat kena berusaha dengan keras agar kita boleh menjana keuntungan yang sedemikian. This is where that we have to very cautious about our spending, about our investment. Then we try to balance. Remember, wawasan kita tadi, visi kita, kita berkhidmat untuk komuniti dan negara, bangsa. We are here to serve the community and the nation. But how do we balance this? While we also take care of the rakyat, we have to take care of our customers. But kita kena jaga juga pemegang saham, kita kena jaga depositors kita. This is where the balance. And Alhamdulillah, all these years, saya kena juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang telah membawa Bank Rakyat ke tahap hari ini. My job now is how do I take Bank Rakyat to the next level and maintain those kind level of performance. Okey tu, jangan jawab lagi satu lagi persoalan itu yang dibangkitkan oleh Abdullah Osman kalau tak silap saya. Kita ambil dulu satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ini. Encik Makno dari Ampang, Selangor sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Encik Makno. Ya. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Silakan Encik Makno. Okey, soalan saya. Ya. Saya pernah mengambil pinjaman Bank Rakyat. Okey. 20 tahun yang lepas. Okey. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Masa loan diluluskan, ya. Syarat dikenakan saya mesti membeli RM500 saham Bank Rakyat. Jangan dengar suara anda di TV, teruskan. Ya. Tetapi bila saya rekod, saya cek rekod, ya. Saya boleh cek rekod untuk dapatkan dividen. Ya. Saya diberitahu Bank Rakyat rekod saya tiada. Okey. Ini berlaku selepas pengurusi Bank Rakyat delete rekod saya. Okey. Okey. Itu aja Encik Makno. Okey. Jadi apa saya patut buat? Okey. Baik. Alright. Terima kasih apa ni Encik Makno dari Ampang, Selangor. Okay. Ya, respon. Boleh jawab. Kalau memang ada saham Cik Makno dia daripada Ampang, kalau memang ada saham 500, dia tak akan ke mana. Benda tu memang ada dalam rekod kita. Jadi saya sarankan, cadangkan kalau Cik Makno boleh kontak Bank Rakyat, mana-mana cawangan yang berhampiran, kalau yang you biasa comfortable mana-mana, ataupun datang ke head office ataupun datang jumpa saya sendiri, so that we can kata orang selesaikanlah. Kalau benda ni betul ada 500 saham tu tak akan ke mana. Itu jawapan saya. Tadi saya nak balik kepada soalan Abdullah pada Seremban. Cik Abdullah Seremban ni dia kata dia hutang Bank Rakyat pun kasar lah datang ambil hutang. Dia kita ni Bank Rakyat ni bank syariah. Ada dalam istilah Islam tu adalah hadis-hadis yang yang kata kita kalau kita berhutang kita wajib bayar. Betul. Jadi memanglah kita kena jugalah, kalau tidak kita tak boleh memainkan peranan selama ni yang boleh mengadakan keuntungan yang sedemikian. We also are strict in terms of following up loan recovery kita, pembiayaan recovery kita, collection kita. In fact usaha lepas COVID-19 ni, imagine 6 bulan orang tak bayar. Jadi orang dah seronok tak bayar. Jadi bulan ke-7, bulan ke-8 kalau orang tak bayar macam mana? Jadi saya pun sekarang di Bank Rakyat tengah mengenal pasti apa cara kita pastikan usaha kita nak collect balik ni kita kena lakukan dengan lebih berhemah, tapi at the same time kita kena memberikan kata orang ni nasihat-nasihat kepada peminjam-peminjam agar ini tanggungjawab kita bersama. If we want Bank Rakyat to be successful, if we want Bank Rakyat to keep paying dividend, bagi zakat, bayar cukai, bayar dan lain-lain, membantu koperasi sebagainya, Bank Rakyat kenalah maju. This something that we will do. So saya harap mana-mana yang di luar sana tu kalau berhutang tu saya mintalah bayarlah, itu saja. Okey.
Persoalan yang juga ingin mendapat perhatian dan juga komen daripada Datuk ialah tentang, kita kembali semula lah tentang pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat itu ya. Antara kumpulan yang diberi tumpuan oleh pihak kerajaan, dan mereka ini juga sebenarnya banyak memberi komen, bersuara dan sebagainya, ialah kumpulan PKS ini. Perusahaan kecil dan sederhana. Mereka dikatakan golongan yang terasa sangatlah dengan wabak COVID-19 dan juga PKP ini terutamanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bank Rakyat dalam usaha untuk memberi nafas dan juga meringankan beban yang ditanggung oleh golongan PKS itu? Itu yang tadi saya beritahu, yang 300 juta yang kita peruntukkan, kita bagi grace period 9 bulan. Bermakna you apply, you dapatlah 10,000 ke 50,000 ke 100,000 up to 300,000 ringgit. You tak perlu bayar untuk 9 bulan yang pertama. Tak bayar principal, tak bayar keuntungan. We leave it like that. Because the whole idea is how can we help you during this difficult period supaya you boleh teruskan perniagaan walaupun kecil, sederhana. And if you are into it, you really want your business to be successful, dengan bantuan sedemikian, I think you'll be able to be successful. Just to give some statistic, PKS di Bank Rakyat di dalam masa PKP ini, kita dah luluskan 149 PKS yang berjumlah 84.55 juta. And in term micro, ini yang kecil ni, 519 customers, 8.33 juta. So we are also putting a lot of initiative untuk memastikan kita membantu. Ini juga yang disarankan oleh menteri saya, timbalan menteri, juga pihak Bank Negara, MOF, SKM, bantu koperasi, bantu usahawan kecil. And we at the bank, we are taking this initiative seriously, and how can we help our customers so that they will survive, because kalau dia orang tak survive, Syukawi, what's going to happen to the country punya economy. Because PKS ni, SME ni, I mean, dia jana, kalau tak salah dia 40% of GDP kita. And they created about 700,000 job, kalau tak salah saya, if my statistics is right. So this way we have to help them, for them to survive, for them to thrive. By doing that, they also will help the bank juga to continue and grow. Bank also diperlukan untuk memberikan pinjaman. Mereka juga perlu untuk mereka berjaya. Dan this way kerjasama antara pelanggan dengan bank perlu dilaksanakan dengan cara yang terbaik. And this I think the role that Bank Rakyat kami cuba mainkan, insyaAllah. Isu moratorium juga sebenarnya menjadi isu yang tiba-tiba meletup pada satu ketika sebenarnya, dan ada juga yang memberi komen-komen yang tidak begitu menggembirakan, mengatakan bahawa Bank Negara tidak seharusnya mengeluarkan kenyataan-kenyataan begini dan begitu. Tetapi bagi Bank Rakyat sendiri, bila bercakap tentang moratorium itu, apakah betul-betul mengikuti seperti apa yang disebutkan dalam pakej rangsangan ekonomi itu? Alhamdulillah, sebenarnya ada salah faham mungkin dari segi komunikasi. Bukannya Bank Negara mengelirukan, tidak. Tapi dalam proses, bayangkan bila rangsangan prihatin rakyat itu dikeluarkan, 1 bilion moratorium, dalam masa 1-2 minggu tu bank pun mungkin tidak bersedia dan sebagainya. So, jadi banyaklah komunikasi yang lakukan mungkin tidak berapa jelas. Tapi Alhamdulillah setelah dijelaskan, contoh kalau saya ambil di Bank Rakyat, it's very clear, kita melibatkan jumlah portfolio 26 bilion. Bukan satu angka yang kecil. And we are talking about 539,000 customers. Dan kalau saya ambil portfolio B40 saja, is 17 billion. Okay, lepas tu melibatkan 243,000 pelanggan. That's how. Dan kita dah buat satu keputusan yang mana kalau orang tu pinjam, katalah contoh saya bagi, orang tu pinjam 100,000, dia 6 bulan tangguh. Katalah dia pinjam 100,000 untuk 10 tahun, maknanya 10 tahun kali 12, 120 bulan. Jadi 100,000 dia pinjam, sekarang 120 bulan jadi 126 bulan. Tapi bila habis 126 bulan, masih lagi 100,000. Jadi ada kos-kos yang itu akan ditanggung oleh pihak bank. Tapi kita menyahut seruan kerajaan. I think this is something that we have to do to help the customers, we have to do to help the rakyat. Jadi kita pun tengah dalam perancangan kita sendiri macam mana kita nak balancekan kos kita sebagainya, sebab at the end of the day bank kena perform. Kalau bank, bayangkan, out of
260 billion, 100 billion daripada bank-bank moratorium. That is 40% of that package. Jadi bank kena survive, bank kena thrive. Kalau bank ni tak berjaya, macam mana kita nak menjana ekonomi kita untuk masa-masa akan datang? Bank kena survive. Ini pun satu isu yang menarik. Ini kita looking forward lah tu ya. Ini kemungkinan ya. Kita tak tahu sama ada ianya akan berlaku ataupun tidak, dan kita pun tak tahu bila sebenarnya wabak COVID-19 ini akan berjaya kita atasi. Kita pun tak dapat menjangkakan bila PKPB ini juga akan ditarik balik, dan mungkin mereka yang terlibat dalam bisnes dan sebagainya dapat perform semula seperti apa yang mereka lakukan sebelum ini. Katakanlah dalam masa 6 bulan tempoh moratorium itu, COVID-19 belum lagi selesai, PKPB pula masih lagi ada. Betul. Apakah bank rakyat sendiri secara pribadinya ataupun secara tersendirinya memikirkan mungkin akan menambah lagi daripada 6 bulan kepada satu jangka masa yang panjang. Kita dah melihat perkara ni. Itu satu benda yang sering saya bincangkan dalam mesyuarat pengurusan saya. Kemungkinan ada yang benar-benar B40 yang benar-benar tidak boleh bayar dalam masa 6 bulan. Disebabkan mungkin anak hilang kerja, suami tak bekerja, dan macam-macam lagi berlaku. Perniagaan tak boleh dimulakan. Kita jangan underestimate the difficulty yang dia orang go through. So kita juga buat ketetapan dalam bank rakyat. Kita melihat ada sekelompok customer kita yang demikian, yang kita akan cari jalan macam mana kita akan berusaha memastikan mungkin mereka boleh lagi menikmati kelonggaran begini. Ini saya nak tekankan. Tidak maksudnya B40 yang contohnya ramai ke customer kita almost 60% are government servant. Maknanya dia orang bekerja dengan kerajaan, dia orang dapat gaji setiap bulan. Jadi bila ada gaji setiap bulan, bolehlah bayar hutang. Itu tidak ada masalah. Tapi mana yang B40 yang betul-betul tak boleh bayar, and we have to think of kaedah macam mana kita membantu. Ada yang para kita tengah rancangkan, insyaAllah untuk kita membantu mereka. Satu lagi situasi ini pun banyak dimainkan di media sosial, terutamanya lah tentang bagaimana begitu ramai sekali yang berbaris di kedai-kedai pajak gadai. Apakah itu gambaran sebenarnya tu ya, menunjukkan bahawa sememangnya lah kita rakyat sedang, segolongan rakyat, mungkin golongan besar ataupun kecil kita tahulah, tapi sedang menghadapi masalah dari segi pendapatan, dari segi Jadi apa pandangan Datuk dalam saya pun nampak gambar yang tular di social media, gambar orang panjang berbaris sebagainya, dan saya tak ada statistik secara detail. Sebab saya juga difahamkan ramai juga yang berbaris kerana mereka bila di pajak gadai yang konvensional tu, dia orang ada tempoh. Kalau dia orang tak pergi untuk bayar berarti barang dia nanti akan dilelong. Betul. Jadi tapi di bank rakyat, sebab tu kita ada Arano di 147 cawangan kita ada Arano, tapi kita memberi kelonggaran. Kita bagi 6 bulan moratorium. Even tempoh lelong kita pun kita tangguhkan. Sebab ini kelebihan yang saya rasa bank rakyat lakukannya, mungkin orang tak tahu. Sebab we understand that masyarakat golongan ini memerlukan pertolongan. So kita bagi kelonggaran tersebut. And then we also like to highlight that di bank rakyat ni kita, Arano kita ni 100% syariah. Jadi adalah macam kita tidak mengenakan sebarang penalti atau charge lewat. Kita tak ada kadar upah simpanan yang tawarkan adalah jauh lebih rendah. Kita bebas dari unsur riba. So kita tak adalah penekanan kepada pelanggan. Barang kemas simpan selamat, kita ada juga pelindungan takaful. Jadi urus niaga kita telus dan kita juga memberi juga had margin payment sehingga 80% daripada nilai emas tu up to 350,000. So we also helping our customers. Jadi ramai-ramai kan orang kadang-kadang inilah duit dia nak guna untuk dia nak meniaga ke nak memulakan sesuatu. We give up to 80% of that value of the gold. So we are helping from that perspective. Jadi tapi gambaran juga orang yang beratur ramai-ramai juga mengatakan kemungkinan juga rakyat juga susah. Ini yang kerajaan come in with a lot of package yang telah dilakukan, and I think
the government is doing their level best. Jadi masyarakat yang lain yang boleh membantu juga haruslah memainkan peranan, termasuklah Bank Rakyat. Bila Datuk sebut tadi orang tak tahu, ini pun ramai orang yang tak tahu apa sumbangan yang telah pun dilakukan oleh Bank Rakyat sebenarnya. Jadi untuk memberitahu kepada mereka yang tak tahu itu tu, apa lagi sebenarnya yang telah pun ada di Bank Rakyat itu yang seharusnya diwar-warkan kepada rakyat. Saya boleh saya sebutkan sedikit supaya faham. Macam kita tubuh tabung COVID-19 berjakim baru ni. Kita sumbang 1.5 juta ringgit. Kita juga ada infak surau kita sendiri, surau Al-Barakah dan Bank Rakyat. Kita kutip duit daripada staff untuk kita bantu bagi mereka yang susah. In fact, we have collected infak yang pertama tu about 140,000 ringgit daripada staff and then the second hari tu kita lancar pun kita dah collect about 60,000 and duit tu kita gunakan macam baru-baru ni. Kalau yesterday kan kita bantu 24 atlet, bekas-bekas atlet negara. Kita bagi RM500 seorang, kita panggil untuk raya lah, untuk raya and something that we do. Dan kita juga petugas barisan hadapan, hospital, tentera, macam kita bagi sanitizer 25,000 pelitup muka, 10,000 baju hujan, barang makanan. Golongan 40 je ada anggaran 7,000 penerima manfaat ini. Mahasiswa 4,000 orang yang dapat. Dan kita juga zakat. Kita ada 147 cawangan. Baru ni kita peruntukkan tiap-tiap cawangan ada RM15,000. Pergilah kawasan mereka, bagilah zakat. And ini melibatkan 2.2 million daripada Bank Rakyat. Jadi yang kita bagi pula ke negeri-negeri melalui majlis-majlis agama lebih kurang 16 juta ringgit. Kita ada sumbangan juadah berbuka, media baru ni kita bagi pack-pack makanan bernama kami pun dapat semua dapat. Terima kasih banyak-banyak tu. Jadi kita lakukan banyak CSR yang kita lakukan. Ini yang saya kira orang tahu apa Bank Rakyat lakukan. Cuma harapan saya ni agar kita terus maju dengan cara kita melakukan perkara demikian. Juga kita minta jugalah kepada semua pihak yang membantu Bank Rakyat. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tapi dalam pada itu pun mana yang kita bertanggungjawab nanti lepas 6 bulan kena bayar tu, kita teruskan. Bank Rakyat kena terus maju dan bergerak untuk masa depan. Bank Rakyat kena terus maju. Satu lagi statement yang saya suka daripada Datuk Rosman. Melihat kehadapan sekarang tu, apakah dalam perancangan yang mungkin dalam masa yang singkat ini lebih banyak cawangan Bank Rakyat akan dibuka dan mungkin juga dari segi bisnes pun Bank Rakyat akan berkembang lebih luas lagi tu? InsyaAllah. Hari ini kita ada 147 cawangan. Tapi kita ada cawangan-cawangan mini kita ada cawangan kita panggil combo. Baru-baru ni kita buat analisa juga, banyak juga di kawasan pendalaman. Lebih-lebih hari ni pun menteri kita orang daripada Sarawak. Betul. Jadi banyak juga kawasan pendalaman di Sarawak, Sabah yang mungkin tak sampai servis tu kepada rakyat. So we are also looking, we are analysing some of the areas yang mana kita boleh buka. Mungkin bukan full branch, tapi a mini branch. Mungkin combo antara mini branch dengan Aranu. Sebab ramai di kawasan pendalaman mereka banyak barang kemas yang boleh mereka gadai secara Islam. So those are the things we look at. Itu bukan saja di Sabah Sarawak, kita juga look at Semenanjung, mungkin ada kawasan di Kelantan, di Terengganu, kan, dan juga di Johor, mana-manalah negeri maksud saya. That's juga ada dalam perancangan kita. Tapi setiap pembukaan cawangan ni melibatkan kos. Dia capex, dia also operational cost. Jadi kena dikaji dengan secara teliti. Tapi insyaAllah menjawab soalan Syikawi itu, we are going to open few more mini branches lah, insyaAllah. Internationally Bank Rakyat wujud ke tu? Belum. Tapi itu juga salah satu yang kita kena, kita belum bersedia mungkin buat masa ni. Tapi Aranu kita 50% of the market Aranu nu kita. Bank Rakyat is a major player. We hold 50% of the market share. Baru-baru ni pun ada Brunei, Kerajaan Brunei call kita, minta kita mungkin bekerjasama dengan Brunei. Mungkin itu satu kata orang apa, satu permulaan. Ada juga unsur-unsur di Indonesia. Mungkin these are the thing that we can look at. Tapi to do that, saya kena pastikan yang Bank Rakyat ni dalaman ni kita stable, to ensure that kita tak boleh sebarang nanti
Jangan main-main ni. Kalau kita rugi, then will impact the bank on the whole. Okey, kita akan berehat buat seketika, tapi sebelum kita berehat, saya difahamkan kita ada seorang lagi pemanggil di talian sekarang ini. Hello. Assalamualaikum. Siapa di talian? Oh, Kamal. Halo Kamal. Kamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kamal. Ya. Ya, Abang Syakawi. Abang Syakawi? Ya, saya. How are you? Okay. Sorry, I can't hear you clearly. Okey, sekarang Kamal dengar saya? Halo Kamal. Okey, tak apa. Tapi I got some background point, Abang Syakawi, from your side. Terputus-putus, Kamal, beginilah. Anda panggil balik kerana kita akan berehat dulu buat seketika, dan insyaAllah lepas rehat nanti kita akan ambil panggilan Kamal di talian ya. Kita rehat dulu. Melalui transaksi dalam talian. Amalkan norma baharu dalam perniagaan dan kehidupan. Mengamalkan langkah-langkah kesihatan seperti penjarakan sosial serta memakai pelitup muka. Menggalakkan amalan kebersihan yang tinggi seperti menyediakan kemudahan sabun basuh tangan dan hand sanitizer untuk pekerja dan pelanggan serta memastikan pembersihan premis dibuat pada kadar yang kerap dan konsisten. Mengamalkan amalan-amalan pencegahan jangkitan seperti mewujudkan protokol pemantauan penyakit dan pencegahan, membuat pemeriksaan kepada semua pekerja setiap hari, menggunakan peralatan pelindungan diri atau PPE yang sesuai serta melaporkan kepada Jabatan Kesihatan jika terdapat maklumat jangkitan COVID-19. Mengelakkan sebarang bentuk perhimpunan seperti aktiviti sosial melibatkan panggung wayang dan kelab malam, aktiviti sukan berpasukan atau melibatkan sentuhan, dan majlis kenduri atau rumah terbuka. Mari bersama kita cegah COVID-19. Baiklah, kita berada hampir-hampir di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Jadi apakah saudara Kamal kita sudah pun ada di talian semula? Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Okay. Ya, silakan. Sorry, now I can hear you clearly. Okay. Okay. Sorry, I would like to ask something to our Tuan here. Ya. Okay. Okay, Tuan. Yes. Kebanyakan sistem perbankan ini semua konvensional, yang mengikutkan cara-cara banking barat. Okay. So saya percaya boleh ke bank rakyat menjadi sebuah bank yang berlainan, yang tidak menekan pada peminjam seperti bank-bank yang ada sekarang ini. Okay. Saya nak highlightkan benda ni, Tuan, pasal ramai di luar sana yang mengalami tekanan hidup kerana bank-bank yang tidak bertimbang rasa dan prihatin. So saya nak tahu, boleh tak bank rakyat sebuah bank yang lain daripada konvensional, cara konvensional banking ini? Okay. Kerana I think kat sini kita kena pertimbangkan value for human, bukan monetary sahaja, Tuan. Sila berikan sedikit pencerahan, Tuan. Baik. Terima kasih Kamal, dan mungkin Datuk boleh menjawab. Terima kasih Kamal. We are not conventional, Kamal. Kita ni 100% syariah. Kita konsep syariah ni apa untung, apa rugi kita akan kongsi bersama. That's why dalam in case of bank rakyat, saya rasa kita tidaklah menekan. Tapi dalam pada itu, of course ada tanggungjawab tu. Memang macam tadi ada panggilan kata kenapa kita collect hutang dan sebagainya. Dalam Islam pun hutang tu wajib bayar. Jadi we have to collect lah. Jadi of course ada lagi perkara-perkara yang kita boleh improve. Contoh, bank rakyat pun dalam fokus now we are moving into digitalization. Digitalisasi yang mana in fact by Oktober 2020 ni insyaAllah kita punya core banking system kita, teras perbankan baru kita akan dilaksanakan. Jadi kita doa sama-sama lah. And then with that kita boleh juga minimize certain proses kita, certain operasi kita menjadi lebih efektif. So if we can do that, we can also cut some cost here and there. And then kita boleh pulangkan balik kepada pelanggan kita. So those are the thing that kita akan lakukan untuk memastikan
servis kita bertambah baik, kos kita bertambah kurang, and in the process kita boleh memberikan manfaat itu kepada pelanggan kita. So those are the thing dalam perancangan, dan akan makan masa. Kita pun ada lancarkan, kita panggil BR25, Bank Rakyat 25. Kita ada plan tindakan kita yang mana kita nak fokus pada digitalisasi, kita nak fokus pada PKS, kita nak fokus pada syariah kita sebagai bank syariah. We want to be leader in the syariah world. Kita fokus pada human capital kita. Kita ada fokus tu supaya by 2025 we can pass back some of this benefit to our customers, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri mungkin sehari dua lagi sajalah tu ya. Datuk pun dah bersiap sedia dengan baju Melayu yang cukup cantik. Jadi mungkin kita boleh kongsi di penghujung ni sumbangan Bank Rakyat sendirilah kepada mereka yang mungkin akan menyambut Aidilfitri pada tahun ini, walaupun mungkin dalam the new normal tu ya, dalam perkara-perkara yang mungkin tidak dapat kita lakukan sebelum ini, tetapi Bank Rakyat akan terus memberikan sumbangan sebenarnya kepada mereka yang memerlukan. Silakan tu. InsyaAllah. Memang keadaan raya ni macam saya pun, in fact saya masih ada mak 84 tahun. Saya rasa dia mungkin ni depan TV dia tengok anak dia. Jadi mak nak ucapkan selamat raya lah. Man tak dapat balik hari raya ni, tapi lepas PKP insyaAllah kita balik. Jadi walaupun keadaannya berbeza, tapi doesn't mean that kita tak boleh beraya. Semangat raya tu kita kena ada. Kalau macam tarawih selama ni, kita selalu ke masjid, kali ni kita tarawih dekat rumah. Tapi suasana tarawih masih boleh diadakan. Jadi harapan saya agar kita teruskan semangat dari raya. Of course kita kena akur pada syarat-syarat yang berkunjung tak boleh lebih pada 20 orang. Kena ada social distancing, basuh tangan dan sebagainya. Kita kena jagalah so that we can keluar daripada wabak ni. Saya juga nak mengucapkanlah terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang telah membantu Bank Rakyat selama ni. 1.3 juta pelanggan, 900,000 pemegang saham, yang 70% adalah B40. All our stakeholders yang membantu Bank Rakyat, SKM, Bank Negara Malaysia, MOF, di MEDEC tu Menteri saya sendiri, Timbalan Menteri, KSU, IBIM, dan 5,700 staff Bank Rakyat. Kalau kali 4 orang, 23,000 orang yang Bank Rakyat yang bergantung pada Bank Rakyat. Jadi saya nak ucapkan selamat Hari Raya, and maaf zahir batin. Tapi at the same time saya rasa saya nak tutup dengan satu ayat Quran ni. Belum lagi tu? Belum lagi. Tak boleh tutup. Tak boleh tutup lagi. Kita belum masih lagi. buka lagi. Masih buka lagi. Cuma saya nak dapatkan pandangan Datuk nanti. Saya akan beri ruang kepada Datuk untuk menutup program ini. Tapi sebelum kita tutup itu, ada satu lagi persoalan yang saya nak kongsi sama dengan Datuk lah. Apakah janji Datuk kepada rakyat Malaysia bahawa sesungguhnya Bank Rakyat akan terus memberikan bantuan-bantuan yang bersifat kemanusiaan dalam apa situasi pun yang dihadapi oleh negara itu? We will continue. Kalau saya tekankan balik apa wawasan Bank Rakyat, kita berkhidmat untuk komuniti dan negara bangsa. What does it mean? Apa itu komuniti? Komuniti itu pelanggan kita, stakeholders kita yang lain, pemegang saham kita, depositor kita. Bank Rakyat akan memberikan yang terbaik. Komuniti juga masuk masyarakat. Itu yang kita banyak CSR kita bantu. Ada rakyat yang rumah terbakar, ada yang masalah pendidikan yang kita bantu di universiti. Kita juga ada Yayasan Bank Rakyat yang kita bagi beasiswa, lebih-lebih lagi untuk anak-anak anggota kita yang boleh belajar tapi tak ada kemampuan. So we're doing all that. Jadi Bank Rakyat akan meneruskan usaha ini, and we are not going, in fact we want to do more. Contoh macam zakat tadi saya kata 25 hingga 30 juta tiap tahun. Itu sebab kita make a profit of 1.7 billion. Tapi apa kata kalau Bank Rakyat boleh buat 2 billion profit, 2.5 billion profit, lebih banyak zakat yang kita boleh bayar. So we are going to continue and making sure that we will grow, and we will keep continuing helping the masyarakat in line with kenapa Bank Rakyat ditubuhkan. Kita ada mandat kita. Dan apakah Datuk yakin bahawa dengan kaki tangan yang sudah ada, dengan sokongan daripada semua pihak ini, Bank Rakyat di masa yang akan datang ini akan terus tegak memenuhi falsafah dan konsep ataupun penubuhan Bank Rakyat itu sendiri? InsyaAllah. Ramai staff kaki tangan di Bank Rakyat adalah kaki tangan yang dah lama bekerja di Bank Rakyat.
In fact, the success of Bank Rakyat got to do with them. Mereka yang selama ni telah membantu Bank Rakyat ke tahap hari ni. Cuma tugas saya sebagai ketua, how can I take this to the next level? Itu tanggungjawab saya. So that 5,700 orang ni terjamin masa depan mereka, keluarga mereka terjamin, pelanggan-pelanggan kita jamin, pemegang saham kita jamin. At the same time, we may have more customers. We have more pemegang saham, insyaAllah. Okey, tinggal 2 minit saja lagi, Datuk. Ini baru betul-betul. Baru boleh tutup, ya. Tapi sebelum tu saya bagi peluang juga, Datuk, untuk mengucapkan, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi, silakan, Datuk. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua penonton-penonton bernama di luar sana, khususnya pelanggan-pelanggan, pemegang saham and all stakeholders yang berkait rapat dengan Bank Rakyat. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin, Bank Rakyat akan melakukan perkara yang lebih baik lagi insya-Allah di masa akan datang. Saya nak tutup ni dengan satu ayat Nisa, surah Nisa ayat 85. May yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Apa maksudnya? Sesiapa yang beri syafaat, bantuan yang baik, akan dia mendapat bahagiannya kebaikan itu. What Bank Rakyat is trying to do, we want to do this, we want to help the masyarakat. In the process, insyaAllah, Bank Rakyat akan diberikan keberkatan daripada Allah SWT agar Bank Rakyat terus berjaya membantu rakyat dan memacu ekonomi negara, insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia. Datuk Rosman Mohamad, itu Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat, telah pun bersama kita di ruang bicara ini. Dan secara pribadi, Datuk, saya cukup selesa sembang-sembang bersama dengan Datuk. Saya ni dengan legend ni. InsyaAllah kita mungkin dapat bersama lagi nanti, Datuk, di masa-masa yang akan datang. Dan terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan kami menjanjikan sesuatu. Kalau Bank Rakyat ada janjinya, kami juga ada janji kami. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Norma baharu keluarga Makcik Kia. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia telah mengubah amalan kehidupan kita daripada norma lama kepada norma baharu. Kita perlu memulakan norma baharu sebagai satu kemestian dalam hidup, tidak terkecuali keluarga Makcik Kia. Ayub, menantu Makcik Kia, mula bekerja di pejabat. Ayub menggunakan pengangkutan awam ke pejabat. Ayub memakai penutup mulut dan hidung semasa berada di luar dan sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Sewaktu di stesen MRT, Ayub mengamalkan penjarakan sosial yang selamat semasa beratur serta melakukan pemeriksaan suhu badan sebelum menaiki pengangkutan awam. Sampai di pejabat, Ayub melakukan pemeriksaan suhu badan dan beliau juga mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W. Sewaktu Ayub bertemu rakan sekerjanya, Ayub meletak tangan kanan di dada sebagai tanda bersalaman. Sewaktu makan di pejabat, Ayub tidak berkongsi makanan dan peralatan dengan rakan sekerjanya. Ayub juga kerap cuci tangan dengan air dan sabun di pejabat. Rosnah, isteri Ayub, keluar ke pasar raya untuk membeli keperluan harian. Rosnah memakai penutup mulut dan hidung kerana mempunyai gejala dan sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Setiba di pasar raya, Rosnah mengamalkan penjarakan sosial dan di pintu masuk pasar raya, suhu badannya diambil untuk memastikan dia tidak demam. Semasa membuat pembayaran di pasar raya, Rosnah menggunakan kaedah pembayaran PayWave. Rosnah segera pulang ke rumah selepas selesai urusannya di pasar raya. Sampai di rumah, Rosnah menggunakan perkhidmatan pembayaran secara dalam talian untuk membayar bil utiliti. Manakala Makcik Kia dan Tok Ayah kekal duduk di rumah kerana mereka golongan berisiko, iaitu warga emas dan pesakit kronik. Makcik Kia mempunyai darah tinggi, manakala Tok Ayah ada kencing manis.
Makcik Kia menggunakan perkhidmatan farmasi melalui kaedah ubat melalui pos UMP. Makcik Kia sekeluarga tidak menghadiri majlis sosial atau keramaian dan tidak melancong ke luar negara. Keluarga Makcik Kia sentiasa ikuti dan patuhi saranan kerajaan dari semasa ke semasa. Kita mampu memutuskan rantaian penularan COVID-19 dengan amalan norma baharu ini.5月22号星期五，欢迎收看马新社电视华语新闻。你好，我是李运祥，马上来关注今天的新闻焦点。新冠疫情肆虐雪龙2个扣留营，共传出62宗确诊病例，卫生部筛检3000名扣留犯。今天国内新增78宗确诊病例，外籍人士占了大多数，另有63人康复。首相苦口婆心劝请全民扛起抗疫责任，让前线人员歇一歇，政府加速处理特别津贴。国内2个扣留中心爆发新感染群和新病例。高级部长拿督斯里伊斯麦沙比里汇报，单在5级加里尔扣留营受感染的非法入境者，在24小时内从35人增加到60人。而世贸越扣留营则出现2宗新病例，卫生部将会对所有3000名扣留犯展开鼻喉拭子测试。伊斯麦沙比里今天出席跨部门会议后通报，5级加里尔扣留营的感染群是新管令前逮捕的非法客工。由于多人关押在同一个空间，而非独立收押，不排除是造成病毒传播的原因。部长指出，所有的确诊患者已经送往沙登农业博览馆的方舱医院接受隔离治疗。卫生总监拿督诺西山下午通报，正在为5级加里尔的1400名扣留犯展开鼻喉拭子测试。另外114名已经检测的官员和工作人员结果呈阴性。至于出现2宗确诊病例的世贸越扣留营里头的1600人，同样会进行检测。Jadi selepas ini pegawai-pegawai untuk menjaga keselamatan pegawai-pegawai dan mereka yang bertugas di dalam depo-depo ini yang bila ada saja kes positif mereka akan memakai pakaian pelindungan diri ataupun PPE sepenuhnya. PPE sepenuhnya. Bukan kalau dulu mungkin pakai sarung tangan, pakai mask, pakai topi muka, tetapi sekarang pakai full PPE。部长也促请民众切勿担心，因为扣留营如同隔离中心，疫情不会传播到外头。马新社电视采访报道。政府早前下最后通牒，将会对试图跨州的民众开罚单之后，单昨天就有2539辆交通工具试图跨州回乡，结果遭执法单位拦截，下令折返。而最多车辆试图越境的州属是马六甲。Melaka sebanyak 886, Perak 362 dan Pulau Pinang 284. Maknanya setiap hari saya mengulangi supaya jangan membuat rentas negeri, dan semalam mungkin apabila saya umumkan tiada lagi kebenaran rentas negeri, mungkin ramai yang ingin mengambil kesempatan untuk rentas negeri。针对柔佛州政府呼吁州内子民尽量不要跨县，
伊斯迈在记者会上回应，这一项指示和中央政府的说法同调，因为即便政府放行民众跨县，也声明不鼓励这么做。部长也同时声明，政府只是批准在开斋节第一天允许最多20人的聚会，就只限1天，因此不能在别人住家留宿一晚。下来我们来跟进国内的新冠疫情最新动态。卫生总监都诺基山下午通报，截至今天中午12点，国内新增78宗确诊病例，其中25宗是输入性病例，53宗是本土感染。总监解释，在本土感染的个案当中，外籍人士占了40人，其中25人是来自5级加里尔扣留营的客工。至今，这个新感染群的累计病例已达到60例。And we have 60 cases positive, of which 35 comes from Block A. So Block A is the one that been detained before the MCO on the 18th of March. And Block B, we have 24 from Block B out of 368. And then we have 1 from Block C out of 229. 除了5级加里尔扣留营之外，总监也汇报，世贸越扣留营的2名患者是缅甸籍劳工。卫生部将全面筛查这2个扣留营的外劳和职员，以追踪曾经和患者接触过的人。另外，全国今天的活跃病例是1163宗，有1人死亡，死者是65岁的男性患者，生前患有慢性疾病。目前总死亡人数为115人，死亡率是1.6%。与此同时，今天再有63人康复出院，累计痊愈病例达到5859宗。不过，还有9人在加护病房接受治疗，5人需要呼吸辅助器。另一方面，首相丹斯里慕尤丁呼吁全民承担起对抗新冠疫情的责任，好让前线人员能够歇一歇。如果人民能够遵守抗疫指南，那就是勤洗手、戴口罩、测量体温、保持社交距离，以及不要随意外出，就能减轻前线人员的负担。Kita buat keputusan supaya mulai daripada sekarang secara berpangkat-pangkat, bebanan tanggungjawab tu sepatutnya dipikul oleh rakyat. Kita selama berbulan-bulan ni kita mengambil langkah ke hadapan, the frontliners. Tapi slowly tapi surely selepas ni rakyat harus memikul tanggungjawab untuk menentukan supaya wabak COVID ni tak menular. 慕尤丁今天和抗疫前线人员进行大约30分钟的视讯会议时，要求民众给前线人员喘一口气，回家休息一下，陪伴家人过节。